نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد في سبيل شريعته إلى يوم الدين. أما بعد, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita menyambung bacaan risalah Asluddin wa Qa'idatuhu Amran, yakni dasar agama dan akar umbinya adalah dua perkara. Amrani bermakna dua perkara, amrani umur. Qala Syekh Abdul Rahman Hasan, فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا والبراءة منه وممن فعله. Maka mestilah, maka la budda mestilah, min nafyi syirki, min dari, tapi di sini kita tidak terjemahkan. Maka mestilah menafikan syirik, yakni membuang syirik. Nafi dari segi bahasa Arab ialah menafikan, yang membuang sejauh-jauhnya. Seperti kita buang daerah, kita sebut nafyu. An-nafyu, kita telah sampai ke muka surat yang kelima, syarah kepada Asluddin yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan. Fala budda min nafyi syirki, maka mestilah menafikan syirik fil ibadati ra'san, di dalam ibadah secara total. Ra'san secara total, ra'san secara total. Al-ibadah bermakna semua ibadah. Fil ibadati, fi huruf jar, al-ibadah majrur dengan baris bawah. Wal bara'ati minhu wa mimman fa'alahu, menafikan syirik secara total dan berlepas diri daripadanya. Al-bara'ah, berlepas diri atau membersihkan diri. Bara'ah bermakna membersihkan diri atau melepaskan diri atau memutuskan. Minhu daripada syirik tadi, daripada syirik. Wa mimman fa'alahu, dan daripada orang yang melakukannya, yakni melakukan syirik. Wajib bara'ah daripada syirik dan orang yang melakukan syirik. Bukan kita berlepas diri daripada syirik sahaja, tetapi hendaklah berlepas diri daripada syirik dan orang-orang yang melakukan syirik. Bukan bermakna kita tidak berdakwah kepada mereka, kita tetap berdakwah kepada mereka, tetapi tidak ada di dalam hati kita sebarang rasa cinta kepada mereka. Kama qala ta'ala an khalilihi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang kekasihnya, khalilihi, kekasihnya Ibrahim alaihi salam. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan ingatlah ketika berkata Ibrahim kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu sembah. yakni daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah. Yakni Nabi Ibrahim berlepas diri daripada ayahnya dan kaumnya dan apa yang mereka sembah. Illa alladhi fatarani, melainkan yang menciptakanku. Yakni aku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan aku. Oleh kerana Allah Taala menciptakan aku, maka dia saja yang berhak mendapat ibadah. Yang berhak mendapat ibadah itu Allah. Surah Az-Zukhruf ayat 26 hingga ayat 27. Berkata Syekh, fala budda min al-bara'ati min ibadati ma kana yu'badu min dunillah, maka mestilah berlepas diri daripada menyembah apa yang disembah selain Allah. Yang semua yang disembah selain Allah, sama ada berbentuk manusia, berhala-berhala, tokoh-tokoh, ulama, kan, batu-batu, busut dan sebagainya, semua wajib
ditinggalkan. Barulah iman itu adalah iman yang sahih, yang diterima oleh Allah Ta'ala. Wa qala anhu alaihi salam, berkata tentangnya alaihi salam. Nya tu kembali kepada apa? Ibrahim. Wa qala an Ibrahim. Dan Allah Ta'ala berkata tentang Ibrahim AS. Wa qala, siapa yang qala? Allah. Wa qala Allahu. Dan berkata Allah tentang Nabi Ibrahim AS dalam surah Maryam, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Dan aku meninggalkan kamu, yakni memisahkan diri daripada kamu, wa ma tad'una min dunillah, dan apa yang kamu sembah selain Allah, apa yang kamu seru selain Allah. Siapa yang ditinggalkan? Berhala-berhala yang disembah selain Allah dan orang yang menyembahnya. Wa a'tazilukum. Kum tu apa? Kum tu apa? Kum tu antum. Antum. Ini dia. Fayajibu i'tizalu syirki, fa maka yajibu, wajaba, yajibu, wajaba, yajibu, itu root word dia. Root word yajibu ni wajaba, yajibu, fayajibu fi'lun, i'tizalu fa'il, hukum fa'il marfu', i'tizalu syirki wa ahlihi, memisahkan diri. I'tizali meninggalkan atau memisahkan diri daripada syirik dan ahlinya, ahli syirik. Bil bara'ati minhuma, dengan bara'ah, dengan berlepas diri daripada kedua-duanya. Huma, kedua-duanya. Kama saraha bihi fi qawlihi ta'ala, sebagaimana menjelaskannya di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Dan sesungguhnya telah ada bagi kamu uswatun hasanah, petunjuk yang betul, petunjuk yang baik, agama yang baik. Uswatun hasanah di sini bermakna agama yang baik. Yang ini apa dia? Agama tauhid. Fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yakni rasul-rasul. Idh qalu liqaumihim, ingatlah ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Jadi Ibrahim dan Nabi-Nabi berlepas daripada siapa? Syirik dan ahli syirik. Jadi hari ini manusia mengatakan kita berlepas diri daripada syirik saja, tetapi tidak perlu berlepas diri daripada ahli syirik. Ahli syirik boleh kita bersyobolat lagi, berpeluk-peluk, bersium-sium lagi, kan? Boleh makan dan minum bersama ahli syirik, ahli bid'ah dan sebagainya. Kafarna bikum, kami telah kafir kepada kamu, yakni kami ingkar kepada kamu. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah jelaslah di antara kami dan di antara kamu permusuhan dan kebencian. Masya-Allah. Dan bagi orang yang tak biasa dengar ni, dia akan terperanjatlah. Ada permusuhan dan benci pula. Ya, jawapannya ya. Ada permusuhan dan kebencian di dalam hati orang yang beriman terhadap kufar dan terhadap berhala-berhala mereka. Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sehinggalah kamu beriman kepada Allah satu-satunya, yakni mengifradkan segala ibadah untuk Allah Ta'ala semata-mata, dan membuang segala perantaraan yang ada. Perantaraan tidaklah dibuang, kerana itu termasuk wasilah syirik atau syirik. Walladzina ma'ahu humur rusul, dan orang-orang yang bersamanya, yakni bersama Ibrahim, adalah rasul-rasul. Kama dzakarahu Ibnu Jarir, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Jadi sampai bilakah kita bara'ah daripada kufar?
sehinggalah mereka ni beriman kepada Allah Ta'ala dan menunjukkan segala ibadah untuk Allah Ta'ala semata-mata dan meninggalkan segala syirik. Barulah kita kembali mencintai mereka dan berkasih sayang dengan mereka dan bersahabat dengan mereka. وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله. Dan ayat ini mengandungi segala yang disebut oleh syekh kita, guru kita, semoga Allah merahmatinya, minat tahridi ala tauhid, daripada iaitu berupa galakan kepada tauhid. Tahrid, galakan atau dakwah kepada tauhid. Wa nafyi syirk, dan membuang segala syirik, syirik. Wal muwalati li ahli tauhid, dan menyokong ahli tauhid. Muwalat ni ada apa makna muwalat? Muwalat ni ialah kita menyokong. Yakni ada dua, muwalat dengan zahir, muwalat dengan batin. Dengan batin kita mencintai ahli tauhid, dengan zahir kita membantu ahli tauhid, kita mempertahankan ahli tauhid. Ini dengan zahir, wala yang zahir dan wala dan batin, wajib kedua-duanya. Wa takfiri man tarakahu, wa takfiri man tarakahu, dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya, meninggalkan tauhid. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu, takut-takut, teragak-agak mengatakan syirik itu sebagai syirik. Syirik ini syirik. Syirik kecil, syirik besar, syirik yang membawa wasilah kepada syirik, ini wajib dia ditinggalkan secara total, secara semuanya, keseluruhannya wajib ditinggalkan. Jangan kita mengambil lalu kita bersangka baik kepada syirik, ataupun kita bersangka baik kepada syirik, atau kita mentakwilkan dengan takwilan yang batil. Ini bersalahan dengan da'watul anbiya, dakwah para nabi, di mana para nabi semuanya memerangi syirik, segala jenis dan bentuk syirik, termasuk wasilah syirik. Buktinya Nabi SAW memberikan peringatan yang tegas kepada syirik-syirik asghar kepada sahabat. Kan? Bila ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, Masya Allah wa ma syi'ta, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan sebagaimana yang kamu hendak, wahai Muhammad, ikut kehendak kamu lah. Kata Nabi, aj'altani lillahi niddan, adakah kamu menjadikan aku tandingan bagi Allah? Kan? Sedangkan itu syirik asghar. Tetap Nabi SAW memberikan teguran, peringatan yang tegas kepadanya. Bermakna Nabi mengatakan ini syirik, jangan sesekali kamu melakukannya. Wa takfir man tarakahu bi fi'li syirki al-munafi lahu, dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya, yakni meninggalkan tauhid dengan melakukan syirik yang bersalahan dengannya, yang bersalahan dengan tauhid. فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد. Maka sesungguhnya sesiapa yang melakukan syirik, maka sesungguhnya dia telah meninggalkan tauhid. Tauhid itu jadi apa? Soalan tauhid itu jadi apa? Jadi apa? Jadi mansub. Sebab apa? Sebab dia maf'ulun bih mansub bil fathah. Apakah perbuatannya? Taraka. Siapakah taraka? Siapakah fa'il? Fa'il huwa taraka, yani faqad taraka, huwa yani huwa taraka at-tauhid, huwa taraka at-tauhid. Huwa tu fa'il, pembuat, taraka fi'il, perbuatannya, yang ditinggalkan, yang kena buat apa? At-tauhid. Jadi tauhid kena mansub, kan? Ingat lagi? Contoh, Zaidun kafara aliyan. Zaidun tu membuat, kafara tu
perbuatannya, alian yang kena buat, yang kena kafir. Fa inna man fa'ala syirka faqad taraka at-tauhid fa innahuma diddani la yajtami'ani. Maka sesungguhnya kedua-duanya adalah saling bersalahan, tidak akan bertemu. Ini dia, saling bersalahan dan tidak akan bersatu. Tidak ada yang dikatakan Muslim liberal, Muslim musyrik. Tak ada, tidak ada. Ada Muslim musyrik? Tidak ada. Muslim apabila melakukan syirik, maka dia dinamakan musyrik, tidak dinamakan Muslim musyrik. Tak, musyrik, dia musyrik. Muslim apabila menyembah kubur, maka dia disebut sebagai kuburi musyrik kafir, bukan Muslim lah. Tidak ada yang dikatakan Muslim musyrik, Muslim kafir, tidak ada. Kafir, kafir. Kafir bukan Muslim, musyrik bukan Muslim. La yajtami'ani, tidak kedua-duanya berkumpul. Yajtami'u berkumpul, yajtami'ani kedua-duanya berkumpul. Famata wujida syirku intafa at-tauhid. Famata wujida syirku intafa at-tauhid. Maka bila adanya syirik, wujida, didapati syirik, yani adanya syirik, wujida. Famata wujida syirku intafa at-tauhid, ternafilah tauhid, hilanglah tauhid, tidak wujud tauhid apabila adanya syirik. Syirik yang tidak disedari pada zaman ini ialah syirik Jahmiyah. Syirik Jahmiyah yang tidak disedari oleh ramai manusia. Kerana manusia tidak mempelajari apakah itu Jahmiyah, jadi wajib ke atas kita mempelajari apakah itu Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, agar kita dapat meninggalkan fahaman batil tersebut. Begitu juga fahaman Quburiyah. Quburi ini secara jelas telah menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka berseban, berjumlah dan berjanggut, tetapi jelas mereka melakukan syirik akbar yang mengeluarkan mereka daripada Islam, dan mereka adalah musyrik. Musyrik, bukan Muslim musyrik, bukan musyrik. Terkeluar daripada 70 firqah, kelompok sesat. Golongan yang sesat, golongan sesat, tapi dia masih lagi belum terkeluar dari Islam. Dan mereka ini akan diletakkan di dalam api neraka Jahannam. وقد قال تعالى في حال من أشرك وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Dan Allah telah berkata tentang keadaan orang yang mensyirikkannya, وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا, dan dia menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Andadnya adalah jamak kepada nid, seperti syirik atau syarik, jamaknya adalah syuraka, Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Ta'ala, yang disamakan dengan Allah Ta'ala disebut sebagai nid atau syarik. Cuma syarik ni kita jamaknya adalah syuraka, nid tadi adalah andad. Ada sesuatu yang sama dalam perkara apa? Sama di dalam ibadah, sama di dalam ta'zim dan mahabbah. Kita mengagungkan seseorang sama seperti kita mengagungkan Allah Ta'ala, maka itu syirik. Kita mencintai seorang tokoh sama seperti kita mencintai Allah Ta'ala, itu syirik. Kita memberikan ibadah kepada mana-mana tokoh, mana-mana wali atau nabi, sebagaimana kita menyerahkan, menunjukkan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka ini syirik akbar.
Saya mencintai awak sepenuh hati, ya. Laki ke perempuan? Maka ini ditakuti ada unsur-unsur syirik. Kan? Ditakuti ia adalah termasuk syirik, ditakuti. Kan? Itu kena bergantung dengan apa yang dia punya maksud. Jadi itu termasuk kalimah syirik. Ini bahaya. Ini bahaya kita tampal kat ni. I love UTM, I love UM, I love UAE, I love Seri Iskandar dan sebagainya. I love UTP, I love UITM. Ini bahaya. Apa dia? Born to write. Dilahirkan untuk menunggang. Born to ride. Ini salah. Ini salah. Jadi ini semua pendewaan, tujuan-tujuan yang salah, lafaz-lafaz yang salah. Tahu gambar tokoh penceramah ni, tokoh presiden ni, gambar-gambar di kereta dan motosikal, ini salah. Ini salah satu bentuk pendewaan dan wasilah kepada syirik. Walaupun dia belum syirik lagi, tetapi dia adalah wasilah kepada syirik. Dan adalah para nabi semuanya memerangi syirik dan wasilah syirik. Jadi inilah yang paling diperangi oleh para nabi semuanya. Yang syirik di dalam ibadah, syirik di dalam ibadah. Tetapi yang diajarkan syirik oleh kebanyakan Melayu ialah syirik dalam bentuk zat Allah Ta'ala, syirik tajsim, syirik tashbih. Sedangkan tashbih yang sebenar ialah apabila kita menyamakan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan ibadah kepada makhluk, menyembah selain Allah Ta'ala, maka ini adalah tashbih yang sebenar. Adapun menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk contohnya, itu tashbih juga, kan? Ya, itu haram juga. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. Dan dia sesat, kata Allah Ta'ala, dan dia menyesatkan daripada agamanya. Ni sabili, jalannya. Jalannya bermakna agamanya. Tapi Allah tak sebut dia belum dia sesat kat sini. Ada Allah sebut dia sesat? Ada Allah sebut dia sesat? Allah tak sebut dia sesat, tapi kita tahulah dia menyesatkan orang, confirm dia sesat. Confirm dia sesat. Betul tak? Ini secara logik. Secara logik. Macam Allah sebut apa? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabila. Sekiranya kamu taat mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, saya mereka itu menyesatkan kamu daripada agama Allah. Tapi tak sebut dia sesat, betul tak? Tapi sesat itu sebenarnya kan. Kalau dia betul, dia takkan menyesatkan orang. Tapi oleh kerana dia dah sesat lah, dia menyesatkan orang ramai tu. Jadi ini secara mafhum alawi kan? Secara logik kita tahu lah, orang yang menyesatkan orang ni memang dia sesat. Jadi dia sesat, dan dia pada diri dia sesat, dan dia sendiri menyesatkan orang lain. Qul, katakanlah, tamatta' bi kufrika qalilan, bersedap-sedap, bersenang-lenanglah kamu dengan kekufuranmu. Bi kufrika qalilan, sebentar saja. Qalilan asalnya sedikit, sebentar saja. Innaka min ashabin nar, sesungguhnya kamu dari kalangan penghuni api neraka Jahannam. Surah Az-Zumar ayat 8. Ini keadaan siapa ni? Keadaan Abu Jahal tu, keadaan Abu Jahal. Fakaffarahu ta'ala biittikhadhil andad wa humus syuraka'u fil ibadah. Ini dia. Maka Allah mengkafirkannya dengan kerana mengambil al-andad. Apa dia al-andad? Tandingan bagi Allah.
perkara-perkara yang sama dengan Allah Ta'ala. Wahumus syuraka, dan orang-orang yang berkongsi, dan mereka itu adalah orang-orang yang berkongsi dengan Allah Ta'ala di dalam ibadah. Jadi orang masyarakat Arab apabila berjaya dalam tanaman mereka, mereka menyerahkan nazar kepada Allah Ta'ala. Mereka setiap satu tempat, ini untuk Allah Ta'ala. Katalah gandum, ini untuk Allah Ta'ala, ini untuk berhala Lata, ini untuk berhala Al-Azza, ini untuk berhala Manat, dan sebagainya. Mereka bernazar. Dan kadang-kadang mereka tidak bernazar kepada Allah Ta'ala, mereka bernazar terus kepada berhala. Okey, saya bernazarlah unta ni, saya nazarkan kepada berhala Lata. Maka tidaklah berhala unta ni tadi dinaiki, ditunggangi, tidak disembelih, tidak diminum susunya, kan? Tidak diganggu makan minumnya. Maka dibiar sehingga mati. Apabila unta tadi mati, mereka bersama-sama memakannya. Tapi si anak yang ada di dalam perut unta tadi tak boleh dimakan oleh perempuan, dimakan oleh lelaki saja. Macam tu, macam-macam syariat yang dicipta. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkafirkan musyrikin Arab yang merupakan keturunan Ibrahim dan Ismail. Mereka menciptakan syariat-syariat yang baru yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ini adalah syirik akbar. Ini adalah syirik akbar. Walaupun di kalangan mereka ini ada orang-orang yang baik, yang menjamu tetamu, suka menjamu tetamu, berbuat baik kepada jiran-jiran, tidak berzina dan sebagainya. Bahkan Amr ibn Luhai al-Khuzai dikatakan menyembelih 100 ekor unta dan memberi makan kepada orang yang menunaikan haji. Masya Allah. Kalau tak silap 100 ekor unta atau 1000 ekor unta. Tetapi dialah yang mula-mula sekali menciptakan ibadah penyembahan berhala di dalam tanah Arab. Apa lagi jenis kekufuran musyrikin Arab ni? Mereka menganggap berhala-berhala ni yang merupakan patung-patung kepada nabi-nabi dan malaikat dan anak-anak nabi sebagai perantaraan. Kan? Adakah mereka sujud kepada berhala-berhala ni? Mereka tidak sujud. Kan? Mereka tidak sujud. Mereka menjadikan berhala-berhala ni sebagai perantaraan. Apa Allah kata? وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah Ta'ala sebagai wali-wali, perantaraan, mereka berkata, kami tidak menyembah berhala-berhala ini, melainkan supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Ini menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah Ta'ala. Menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah Ta'ala, dan supaya Allah Ta'ala mendekatkan kami kepada, supaya berhala-berhala yang tadi mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Menyampaikan hajat-hajat kami dan permintaan-permintaan kami, doa-doa kami. Dan ini jugalah yang dilakukan oleh musyrikin kuburiyah. Adakah kuburiyah berkata kami menyembah kubur Nabi? Tidak, mereka mengatakan ini adalah perantaraan kepada Allah. Yang memberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah, bukan kubur ini, bukan nabi-nabi dan malaikat ini. Maka tidak ada beza di antara syirik musyrikin Arab dan syirik kuburiyah pada hari ini. Tidak ada beza. Perkara yang sama, kan? Kedua-duanya syirik akbar yang mengeluarkan daripada Islam. Jadi takutlah kita terhadap syirik yang menghapuskan agama kita secara total. Takutlah kita kepada syirik. Jangan kita mendekati golongan sufiyah, golongan quburiyah, golongan tasawuf, golongan tarikat, golongan habib-habib ni, kan? Yang mereka ini adalah wakil iblis, syaitan dan rawafid. Fakaffarahu ta'ala bittikhadhil andad. Maka Allah Ta'ala mengkafirkan mereka
Dengan apa makna dengan sini? Dengan sebab, dengan sebab mengambil andad, tandingan-tandingan bagi Allah Ta'ala. Wahumus syuraka, yakni sesuatu yang berkongsi dengan Allah Ta'ala fil ibadah, di dalam ibadah. Jadi ibadah ni tidak ada perkongsian di dalamnya. Ibadahnya mestilah 100% ditujukan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada sebarang perkongsian, walaupun 1%, 2% tidak ada. 100% mesti ditujukan kepada Allah Ta'ala sepenuhnya. وأمثال هذه الآيات كثيرة وأمثال هذه الآيات كثيرة, dan ayat-ayat seumpama ini adalah banyak. فلا يكون موحدا إلا بنفي الشرك, maka tidaklah menjadi seorang muwahhid. Apa dia muwahhid? Orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. إلا بنفي الشرك, melainkan dengan menafikan syirik, yakni dengan membuang syirik. Apa dia syirik? Segala syirik. Tidak boleh kita membuang 1-2 syirik saja, tetapi hendaklah membuang segala bentuk syirik. Untuk membuang segala bentuk syirik, hendaklah kita mempelajari segala jenis syirik. Syirik-syirik akbar, syirik-syirik asghar dan syirik tersembunyi, hendaklah kita pelajari. Untuk itu mestilah dengan ilmu. Mestilah dengan ilmu. Kita mesti mempunyai ilmu yang kuat, kan? Yang jelas, yang mantap. Kita buang segala syirik, kita kenali segala syirik ini dan kita buang. Sekiranya kita tidak mengenali syirik, bagaimana kita hendak menafikan syirik ni, membuang syirik tadi? Mesti dengan ilmu, dengan kuliah, dengan hadiri majlis ilmu, dengan bacaan dan sebagainya. Illa binafyi syirki wal bara'ati minhu, dan berlepas diri daripadanya secara total. Yang ini jangan ada kita membantu syirik atau musyrikin, atau jangan ada di dalam hati kita sebarang kecintaan terhadap syirik dan orang-orang yang melakukan syirik. Ini boleh pula makan mi sama-sama dengan musyrikin. Makan mi sama-sama dengan musyrikin. Tak apa, ini makan je, kan? Ini bukannya perayaan, sebagainya. Ini batil. فلا يكون موحدا إلا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله, dan mengkafirkan orang yang melakukan syirik. Sesiapa yang mengatakan orang yang melakukan syirik tidak syirik, maka berlakulah syirik ke atasnya. ثم قال رحمه الله تعالى, kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله, dan memberikan peringatan yang tegas, yang menakutkan. Al-inzar, apa makna al-inzar? Peringatan yang menakutkan, yang tentang bahayanya api neraka Jahannam, besarnya api neraka Jahannam, dan kekalnya orang yang melakukan syirik di dalam api neraka Jahannam selama-lamanya. Anis syirki, memberi peringatan yang menggerunkan, yang menakutkan tentang syirik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dasar di dalam Islam. Dasar dalam Islam, yakni syahadatain, وَالتَّغْلِيظُ فِي ذَلِكَ, dan berkeras di dalam perkara itu. Tidak ada pilih kasih, tidak ada sangka baik dan lemah lembut di dalam syirik. Semua syirik adalah kufur, kan? Semua syirik adalah wajib diperangi, ditinggalkan semuanya. Semua syirik adalah syirik. Tidak boleh dikatakan syirik ini tidak syirik, ini boleh takwil lagi, ini batil. Wat-taghlidhu fi dhalik wal mu'adatu fi, dan saling memusuhi di dalamnya, yakni memusuhi orang yang melakukan syirik. Wa takfiru
man fa'alah, dan mengkafirkan orang yang melakukannya, yang melakukan syirik. Jadi tidak ada iman melainkan dengan adanya perkara ini. Berapa perkara ni? 4 perkara kan? 4 perkara. Mesti ada 4 perkara ini baru oleh iman dikira sahih. Fala yatimmu maqamu tauhid illa bihadha wa huwa dinur rusul wa huwa dinur rusul. Maka tidak menjadi sempurna tauhid melainkan dengan ini. Ini apa dia? Ini tu apa dia? Satu ayat panjang tadi. Ats-tsaniyah. Maka tidak tertegak. Yatimu di sini kita terjemahkan sebagai wujud, kan? Yatimu kita terjemahkan sebagai wujud ataupun sempurna ataupun tertegak. Kan? Fala yatimu kita boleh terjemahkan sebagai fala yaqumu. Maqamu tauhid ini dasar tauhid illa bihadza, melainkan dengan ini, dengan 4 syarat tadi. Wa huwa dinur rusul, dan dia adalah agama rasul-rasul. Anzaru qaumahum 'anil syirki, mereka telah memberikan peringatan kepada kaum mereka daripada bahaya syirik, pengharaman syirik, keharaman syirik. Kama qala ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan demi sesungguhnya telah kami utuskan dalam setiap umat itu seorang rasul, yang semua umat datang kepadanya rasul yang mengatakan أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, sembahlah Allah, yang tauhidkan Allah Ta'ala di dalam ibadah, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, dan jauhilah taghut, yang syirik-syirik semuanya sejauh-jauhnya. Surah An-Nahl ayat 66, ayat 36. Jadi semua umat telah didatangi Rasul, dan semua Rasul mengajarkan kepada tauhid dan memberikan peringatan dan arahan supaya meninggalkan syirik. Apakah syirik? Taghut. Apakah? Taghut ni sama ada manusia ataupun berhala-berhala. Wa qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utuskan sebelummu seorang rasul pun melainkan kami mewahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada sembahan yang benar melainkan aku, maka sembahlah aku sahaja. Tiada Tuhan yang benar melainkan aku sahaja, maka sembahlah aku sahaja. Tiada yang berhak mendapat ibadah melainkan aku sahaja. Surah Al-Anbiya ayat 25. Wa qala ta'ala, wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudhur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah. Dan ingatlah saudara kepada 'Ad ketika dia memberikan peringatan kepada kaumnya di Ahqaf. Apa ni Ahqaf? Ahqaf ni adalah gunung pasir kalau tak silap. Wa qad khalatin nuzur, sedangkan telah berlalu peringatan-peringatan sebelumnya dan selepasnya. Alla ta'budu illa Allah, yani semua sebelum akha 'Adin ni siapa dia? Nabi apa? Nabi siapa? Nabi Hud. Akha 'Adin ni kerana Nabi Hud ni adalah keluarga kepada 'Ad, kaum 'Ad. Kalau Thamud siapa? Nabi apa? Wa ila Thamud akhahum Salihah, kan? Nabi Salih. Mereka ini adalah Nabi Arab, golongan Arab yang telah pupus. Nabi Hud ni, Nabi Salih ni adalah Arab yang telah pupus. Apa yang mereka katakan? Alla ta'budu illallah, janganlah kamu menyembah melainkan Allah Ta'ala semata-mata.
Qawluhu fi ibadatillah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah adalah nama yang mengumpulkan segala yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan diridainya. Yani berupa kata-kata, perbuatan-perbuatan yang batin dan zahir. Ini dia. Ibadah ni ada ibadah yang batin dan zahir, dan ibadah perbuatan dan perkataan. Ini dia. Jadi tawakal batin ni contoh dia cinta kepada Allah Ta'ala, tawakal kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala. Zahir sembahyang, zakat, haji, umrah, mengucap. Aqwal, mengucap, contohnya kata wa qawluhu wa taghlidhu fi dhalik, dan bersungguh-sungguh dalam perkara itu, dalam tauhid dan memerangi syirik. Wa hadha mawjudun fil kitab wa sunnah, dan ini adalah wujud di dalam kitab dan sunnah. Dan ini keras dalam tauhid. Tauhid ni memang keras kan. Jadi semua nabi mengajak kepada tauhid dan memerangi syirik dengan keras. Sebab itu sesiapa yang mengatakan dakwah tauhid ni adalah keras, maka dia murtad. Kerana dia telah menghina dakwah tauhid dan dia telah menghina segala rasul. Dia telah menghina segala rasul. Ka qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka berlarilah kamu kepada Allah, sesungguhnya aku bagi kamu adalah pemberi peringatan yang jelas. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin. Dan janganlah kamu menjadikan bagi Allah, jadikan bersama Allah Tuhan yang lain, yang sembahan yang lain. Ilahan akhara, Tuhan yang lain, yakni sembahan yang lain. Sembahan yang lain ni makna uluhiyah. Uluhiyah ni makna dia ibadah. Kita ingat balik uluhiyah, ibadah, ubudiyah, ilahiyah, semuanya benda yang sama. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya aku bagi kamu adalah memberi peringatan yang jelas daripadanya, yang daripada Allah. Jadi bila para nabi mengajak kepada tauhid, menjadi gempar. Kenapa? Kerana para nabi mengkafirkan taghut, segala taghut, dan mengkafirkan segala pengikut taghut ni. Sebab itulah gempar. Pada hari ini bila dakwah kita tauhid, kita memerangi segala kuburiyah, memerangi Jahmiyah, Mu'tazilah, manusia istimewa. Sebab apa? Kita telah menyentuh taghut mereka. Itu bermakna dakwah kita dakwah yang sahih. Kan? Ini bermakna dakwah kita dakwah yang sahih. Kalau kita dakwah kita semua orang suka je, ini bermakna dakwah kita bukan dakwatul anbiya, bukan dakwah para nabi. Mari kita fikir kepada Allah Ta'ala, sembahyang sunat, sembahyang jemaah, suka semua. Sedangkan semua ibadah itu tidak akan berguna melainkan dengan adanya tauhid. Yani tauhid yang sahih, yang bersih dari segala syirik. Tauhid yang sahih pun tidak bersih dari segala syirik, tidak berguna sedikit pun. Tidak ada nilai sedikit pun. Ini bahaya. Laula taghliz, sekiranya tidak ada taghliz, yani taghliz ni apa kita terjemahkan? Walau kunta fazzan ghalizal, keras hati, ghalizal qalbi kan. Allah sebut apa? Ghalizal qalbi, keras. Memang keras kan? Orang Melayu kita kata sebut ini benang ni syirik, terkejut kan? Syirik tu. Betul kan? Dia terkejut kan? Tangkal kan, gambar-gambar pelaris-pelaris dilekatkan di dinding, kita kata syirik. Jadi dia terpanjat. Memang wajib kita berkeras dalam perkara ini, kerana kita sayang kepada mereka, kesian kepada mereka, kan?
Sebagaimana kita pun takut terhadap diri kita sendiri, ya. Tapi adakah kita ingin membiarkan mereka di dalam api neraka Jahannam? Ini tidak patut, betul ya? Kita mesti, sama ada dia menerima atau tidak, kita mesti memberi nasihat dan teguran. Walaupun teguran itu adalah keras, tak apa, itu adalah dakwah para nabi. Laula at-taghliz lama jara 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min Quraisy ma jara min al-adha al-'azim. Sekiranya tidak keras, nescaya tidak berlaku ke atas Nabi dan sahabat daripada Quraisy apa yang berlaku daripada gangguan yang sangat besar. Sekiranya Nabi sekadar mengajar sembahyang jemaah, menunaikan haji, secara musyrikin Arab tidak akan memerangi Nabi. Sekiranya musyrikin Arab kata, inilah agama yang betul, inilah agama datuk kita Nabi Ibrahim ajar, kan? Betul ke ni, elok ke ni? Tidak ada sahabat yang diseksa, dibakar dan dibunuh. Kama huwa madhkurun fi sayr atau fi siyar mufassalan, sebagaimana disebut dalam sirah Nabi secara terperinci, fa innahu bada'ahum bisabbi dinihim, maka sungguhnya dia, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, memulakan terhadap mereka itu celaan terhadap agama mereka. Apa dia celaan yang Nabi buat? Apa dia celaan yang Nabi buat? Wa'aibi, dan mengaibkan Tuhan-Tuhan mereka. Nabi kata apa? Tuhan-Tuhan yang ada ni adalah Tuhan yang palsu, batil, kan? Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Apa yang mereka sembah selain Allah semuanya batil, Tuhan palsu, karut, merepek, kan? Macam kita tak payah jauh lah tuan, kan? Kita tegur beduk je lah. Asal-asal kena ada beduk, tong kan. Kita tegur, orang lain cakap apa? Tak boleh, ini tinggalan nenek moyang kita, kan? Ini kita punya apa ni, tradisi, nilai tu macam-macam, kan? Adat kita, kan? Nilai apa? Estetika dan sebagainya, macam-macam lah asalnya. Itu belum kita kritik Tuhan berhala lagi, kan? Bawa kritik amalan. Itu pun dah macam-macam. Nak juga pertahankan juga beduk tu, ya? Sayang sangat beduk. Siapa yang mensyariatkan beduk ni? Siapa yang mensyariatkan? Adakah Allah, Rasul mensyariatkan beduk? Ini bahaya tadi. Qauluhu rahimahullahu ta'ala wal mu'adatu fihi. Dan sekiranya dakwah itu lembik saja, maka itu bukanlah dakwah tauhid yang sahih. Itu bukanlah dakwah para nabi. Dakwah lembik, dakwah fikir pasal Allah Ta'ala semata-mata, dakwah mengajak kepada akhlak yang mulia, dakwah mengajak sembahyang jamaah walaupun baik, itu bukan dakwah para nabi. Bukan dakwah para nabi. Wal mu'adatu fi, dan memusuhi kerananya, memusuhi, yang saling bermusuh kerana tauhid. Sesiapa yang memerangi tauhid, meninggalkan tauhid, mereka adalah musuh Allah dan musuh kita. Kama qala ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad. Maka bunuhlah musyrikin di mana saja kamu dapati mereka, dan tangkaplah mereka dan kepunglah mereka, dan intailah mereka di setiap tempat intaian. Surah Taubah ayatnya yang kelima. Wal ayatu fi hadza katsiratun jiddan, dan ayat dalam perkara ini sangatlah banyak. Ka qaulihi ta'ala وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Dan perangilah mereka sehingga tidak berlaku sebarang fitnah. Apa makna fitnah?
Fitnah di sini bermakna syirik. Perangilah manusia supaya tidak ada lagi sebarang syirik, tidak ada lagi sebarang kufur. Ini dia. Bukanlah memerangi ini untuk mendapatkan harta rampasan perang semata-mata. Wa yakunad dinu kulluhu lillah, dan supaya agama semuanya menjadi bagi Allah semuanya. Yani segala ibadah ditujukan kepada Allah Ta'ala semuanya. Wal fitnatu asyirku, dan fitnah itu adalah syirik. Bukan fitnah tu memfitnah orang, ya? Memfitnah orang melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan. Itu fitnah dalam bahasa Melayu, ya? Fitnah dalam bahasa Melayu. Okay, boleh baca. Wa wasama ta'ala ahla syirki bil kufri. Boleh. Wa wasama ahla syirki yuhsa min takfirihim fala yatimmu ja'ala yu'badu haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Ini hadis sahih. Dan Allah Ta'ala telah menamakan ahli syirik dengan kekufuran, ya kan? Fima la yuhsa min al-ayat, di dalam ayat yang tidak terhitung. La tidak yuhsa, terhitung atau dihitung. Fala budda min takfirihim aidan, maka mestilah mengkafirkan mereka juga. Jadi tidak boleh kita tidak mengkafirkan musyrikin. Quburiyah kufar, Quburiyah kufar musyrikun, Jahmiyah kufar musyrikun, apalagi Rawafid, Rawafid kufar musyrikun, Ahbash kufar musyrikun. Bagaimana kita tidak menamakan mereka muslimin sedangkan mereka mengkafirkan orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan Hadis, kan? Tiba-tiba mereka seperti anjing gila mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Maka ini kufar. Mereka telah melanggar Al-Quran dan Hadis. Wa hadha huwa muqtada la ilaha illallah. Ini dah tuntutan la ilaha illallah. Apa dia tuntutan la ilaha illallah? Apa dia? Menamakan orang yang melakukan syirik sebagai kafir dan mengkafirkan mereka, menolak nama-nama Allah Ta'ala, walaupun dengan alasan ta'wil, maka ini kufur akbar. Sesiapa yang tidak menerima Allah Ta'ala maha tinggi di atas segala makhluk, sifat ulu Allah Ta'ala, maka mereka itu kufar. Sesiapa yang mengatakan Allah Ta'ala tidak di atas arash, hanya berkuasa di atas arash, maka mereka itu kufar. Yang setelah ditegakkan hujjah. Jadi kita tidak boleh teragak-agak dalam mengatakan perkara ini, ya, mesti jelas. Sesiapa menyembah kubur, walaupun niat yang baik, dia kata dia menyembah Allah Ta'ala, dia memohon daripada Allah Ta'ala, mereka itu kufar, musyrikun.
Dan inilah tuntutan kalimatul ikhlas. Inilah kalimatul ikhlas, yakni mengkafirkan segala taghut dan penyembah taghut. Fala yatimu ma'naha illa bitakfiri man ja'ala lillahi syarikan fi ibadatihi. Tidak menjadi sempurna maknanya, makna la ilaha illallah, melainkan dengan mengkafirkan sesiapa yang sesiapa yang menjadikan, ja'ala menjadikan lillahi syarikan, bagi Allah syarik, tandingan, fi ibadatih, di dalam ibadahnya. Sebagaimana dalam hadis sahih, sesiapa yang mengatakan la ilaha illallah dan kafir dengan segala yang disembah selain Allah, yang ini kena wajib kafir kepada segala yang disembah selain Allah, barulah betul la ilaha illallah, barulah haram segala hartanya dan darahnya. Wa hisabuhu ala Allah, dan hisabnya adalah kepada Allah Ta'ala. Fa qawluhu wa kafara bima yu'badu min dunillah. Okay. Fa qawluhu wa kafara bima yu'badu min dunillah ta'kidun lin-nafyi ta'kidun lin-nafyi fala yakunu ma'sum ad-dami wal mali illa bidzalik falau syakka aw taraddada lam yuhsam damahu wa lam yu'sam damuhu wa maluhu. Maka kata-katanya wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kafir dengan selain, dengan segala yang, dengan ma tu segala yang, kita terjemah sebagai segala yang disembah selain Allah, adalah penegasan terhadap penafian. Penegasan terhadap apa? Penegasan terhadap la ilaha. Fala yakunu ma'sumad dami, maka tidaklah terpelihara darahnya dan hartanya illa bidzalik, melainkan dengan itu. Falau syakka, sekiranya dia syak, ragu, atau taraddada, teragak-agak. Syakka, ragu, kita orang Melayu pun sebut syak, betul Au taraddada, atau teragak-agak. Taraddada ya taraddadu, fi'il. Lam yu'sam damuhu wa maluhu, tidak dipelihara darahnya dan hartanya. Jadi sekiranya kita tidak kafir kepada selain Allah Ta'ala, maka belumlah dikira sah la ilaha illallah dan tidak terpelihara darah dan harta. Ini baik. Kita mengucap la ilaha illallah sebanyak 100 kali, kemudian kita duduk depan berhala atau duduk depan kubur, kita minta daripada kubur fulan dan fulan. Berguna tak? Tidak berguna sedikit pun la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak berguna bagi musyrikin. Sebab itulah kita mesti memberi faham kepada musyrikin. Sebagaimana wajib kita memberi kefahaman kepada muslimin tentang la ilaha illallah, supaya musyrikin yang mengucapkan la ilaha illallah mengetahui makna la ilaha illallah yang mereka ikrarkan. Sekarang ni terbalik, kita dakwah kapi, oleh orang kapi ni hidup dia terlampau tertekan, hidup mereka penuh dengan zina, pembunuhan, pergaduhan, kan, perogolan dan sebagainya. Bila kita sebut la ilaha illallah, mereka pun ikut la ilaha illallah, sedangkan mereka tidak mengetahui apa makna la ilaha illallah, kan. Bila mereka pulang ke rumah mereka, mereka masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi merayakan perayaan-perayaan kafir contohnya. Masih lagi datang ke gereja, tidak menerima hukum Allah Ta'ala, undang-undang Islam, tidak menerima syariah, Islam tapi bersama dengan liberalism, buat liberalis. Maka la ilaha illallah seperti ini tidak berguna sedikit pun, kerana mereka tidak menafikan
sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala, tidak menafikan agama-agama syirik. Wajib kita menafikan segala agama syirik secara total, barulah la ilaha illallah kita sah. فهذه الأمور هي تمام التوحيد. Maka segala perkara ini adalah kesempurnaan tauhid. لأن لا إله إلا الله قيدت في الأحاديث. Kerana la ilaha illallah quyidat. Quyidat ni kita terjemah sebagai apa? Diikat. Diikat fil ahadith, di dalam hadis-hadis sahih, biquyudin thiqal, dengan ikatan-ikatan yang sangat berat. Thiqal, sangat berat. Yani tidak cukup dengan la ilaha illallah saja, Nabi meletakkan syarat-syarat yang tertentu kan dalam hadis-hadis. Nabi kata apa? Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui bahawa tiada sembahan yang benar melainkan Allah, dia masuk syurga. Dia mesti mengetahui, mesti dia memahami la ilaha illallah. La ilaha illallah, dia meyakini la ilaha illallah, barulah dia masuk ke dalam syurga. Siapakah yang meletakkan syarat-syarat ni? Bukan kita, bukan syekh, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah syarat-syarat itu? Bil ilmi, iaitu ilmu. Mesti mengetahui ilmu tentang la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang benar melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah melainkan Allah Ta'ala. Semua selain Allah Ta'ala adalah batil, tuhan-tuhan yang palsu. Jadi dengan ilmu. Yani tafsiran la ilaha illallah, tafsiran kepada nafi dan isbat. Ilmu tentang nafi dan isbat. Apa yang dinafikan, apa yang diisbat. Wal ikhlas, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani dia menyebut la ilaha illallah untuk masuk ke dalam syurga. Bagaimana ikhlas? Dengan menunaikan tuntutannya, wasidq, dan jujur. Tidak menipu, la ilaha illallah, tidak menipu. Tapi hari ini ramai manusia menyebut la ilaha illallah, tetapi mereka menipu kan? Mereka melakukan banyak jenis syirik dan bid'ah, sama ada mereka sedar ataupun tidak. Sama ada mereka sedar ataupun tidak, mereka melakukan penipuan di dalam la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, apa makna dia? Apa makna Muhammad Rasulullah? Kita ringkaskan. Apa dia? Allah yu'badallahu illa bima syara', kan? Tidaklah Allah disembah melainkan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yu'badallahu illa bima syara'a. Tidaklah Allah disembah melainkan sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dilakukan. Maka ia adalah bid'ah dan mencacatkan Muhammad Rasulullah. Belum betul lagi syahadatain. Masih cacat syahadatain. Contohnya bid'ah yang kita buat hari ini di masjid, kan? Di masjid macam mana? Kita laungkan rakaman Al-Quran sebelum azan. Kita jadikan itu sebagai sunnah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Kita gunakan beduk untuk menunjukkan masuknya waktu azan. Kita guna beduk. Maka ini tidak diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah bid'ah. Ini adalah bid'ah. Kita berdoa beramai-ramai ketika selepas salat. Kita berdoa beramai-ramai. Maka ini tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sembahyang hajat, kan? Sentiasa kita sembahyang hajat. Ini tidak diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan kita supaya kunut nazilah. Kita lakukan kunut nazilah.
biar ibadah kita sedikit tetapi semuanya berdasarkan ajaran dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir kita tu kena betul kan, tuan? Astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Kan? Ya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini tidak wujud. Ini adalah istighfar yang mutlak, kan? Begitu juga tidak ada Allahumma ajirna minan nar 3 kali 7 kali, tak ada. Wa ilahukum tidak ada. Al-Fatihah tidak ada. Tidak ada. Zikir yang lain sama ada dengan sir, dengan perlahan atau kuat, itu ada khilaf lah. Tapi yang afdal ialah perlahan. Yang afdal memang ada khilaf, tapi yang afdal perlahan lah. Wasidqi, dan jujur. Jangan jadi penipu sebagaimana munafikin. Munafikin bersumpah bahawa tiada sembahan yang benar melainkan Allah, la ilaha illallah, tapi tidak berguna sedikit pun. Wal yaqin, dan yakin dengan la ilaha illallah. Dan tiada syak, wa adami syakki, dan tidak syak. Tapi rata-rata orang Melayu macam mana, tuan? Sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah tu apa pun dia tak tahu. Yang paling tinggi dia ikut tafsiran tasawuf sesat. Lam tu apa, alif tu apa, ha tu apa, macam teka-teki pula. Teka silang kata, macam teka silang kata kan. Fala yakunu al-mar'u muwahhidan illa bijtima'i hadha kullihi. Tidaklah seseorang itu, al-mar'u, seseorang itu, muwahhidan, menjadi, yakunu, menjadi muwahhidan, orang yang bertauhid atau mentauhidkan Allah, melainkan dengan berkumpulnya ini semuanya. Apa dia ini semuanya? Al-ilmu, al-ikhlas, al-sidq, al-yaqin, kan? Tiada syak. Wa'tiqadihi, dan mengiktikadkannya, bukan dengan lafaz lidah saja tetapi hati tidak mengiktikadkan. Seperti munafikin. Wa qabulihi, dan menerimanya, kan? Menerima, tidak menolaknya. Wa mahabbatihi, dan mencintainya. Ini dia, mencintai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mesti cinta. Jangan kita sebut dua syahadah ni dengan rasa tawar saja. Tidak, mesti dengan rasa cinta. Sesiapa yang tidak mencintai syahadatain, belumlah Islam lagi. Ditakuti belum Islam lagi. Dalam kita mesti mencintai syahadatain, lafaznya dan maknanya. Kita mesti mencintainya, lafaznya dan maknanya, tafsirannya, mesti kita mencintainya. Wal mu'adati fi, dan saling bermusuhan kerana la ilaha illallah. Siapa yang menerima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita kasih kepadanya. Sesiapa yang tidak menerima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita benci kepadanya. Wal muwalat, dan walak kerananya, dan walak kerananya. Siapa yang menerima la ilaha illallah, kita kasih kepadanya. Siapa yang tidak menerima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita benci kepadanya. Fabi majmu'i ma dzakarahu syekhuna rahimahullahu ta'ala yahsulu dhalik. Maka dengan terhimpunnya segala yang disebut oleh syekh kita rahimahullah, terhasillah perkara itu. Apa dia perkara itu? Tauhid, ataupun tamamut tauhid. Yahsulu dhalika, yahsulu dhalika tamamut tauhid, kesempurnaan tauhid, kesahihan tauhid. Ini dia, kita kena cerita ni. Allah Ta'ala alam.